YB menjahit boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni. Program yang dinamakan sebagai Move Forward. Ini siri yang kedua. Okey, ini siri yang kedua setelah yang pertama itu kita bincangkan berkenaan dengan sambutan Chinese New Year, dan ini streamyard yang kedua yang kita akan bincangkan berkenaan dengan isu kalimah Allah. Wajarkah bukan Islam menggunakannya? Ya, Alhamdulillah, beberapa hari ini kita dimaklumkan ataupun telah dibentangkan berkenaan dengan keputusan terbaru mahkamah berkenaan isu ini. Dan Alhamdulillah pada malam ni kita jemput 3 ahli panel kita dari 3 latar belakang yang berbeza, iaitu saya perkenalkan yang pertama YB Dr. Mujahid Haji Yusof yang merupakan naib Presiden Parti Amanah Negara. Assalamualaikum YB, selamat malam. Tak dengar suara. Okey, dan yang kedua Tak dengar. panel yang kedua iaitu Suara YB tak dengar. Suara YB panel tak yang dengar. kedua iaitu Haji Nicholas Sylvester. Tak dengar. Tak dengar ke? Yang tadi YB Bujai apa? YB Datuk Seri tak dengar dia waktu dia cakap. Oh, Datuk YB Seri belum Mujahid. lagi berucap ni. Suara saya dengar ke? Suara dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya belum berucap, saya baru beri salam. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, silakan. Tuan Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalam. Belum berucap ya. Okey. Itu panel pertama kita, YB Dr. Mujahid yang merupakan naib Presiden Amanah, dan yang kedua panelis kita daripada PPIM, iaitu panel peguam PPIM, Saudara Tuan Rizal Abdullah. Selamat datang ke forum kita pada malam ni. Terima kasih. Dan yang ketiga panelis kita iaitu Tuan Haji Muhammad Nicholas Sylvester yang merupakan CEO Hidayah Center Foundation, yang merupakan antara orang yang giat berdakwah di Sabah sebelum ni. Selamat datang Tuan Haji ke program kita pada malam ni. Okey, Alhamdulillah. Untuk pembukaan, saya akan terangkan dulu format kita pada malam ni, iaitu kita akan buka kepada beberapa sesi. Sesi pertama, kita akan bagi setiap ahli panel satu soalan, dan soalan-soalannya akan dijawab oleh ahli-ahli panel. Pusingan yang kedua, kita akan berikan soalan yang kedua kepada setiap ahli panel, dan pusingan yang ketiga kita akan cuba bacakan soalan-soalan yang ditanya oleh rakan-rakan ataupun penonton-penonton kita di luar sana. Dikala soalan-soalan ditanyakan kepada setiap ahli panel dibenarkan untuk bertanya
dan juga untuk mencelah dan juga bertanya di antara satu sama lain, insya-Allah. Kita benarkan dalam sela masa yang bersesuaian lah. Okey. Kita pergi kepada soalan round pertama, iaitu saya tujukan kepada Datuk Seri Dr. Mujahid Yusurawa, iaitu isu berkenaan dengan kalimah Allah ni hangat diperkatakan ketika mana YB menjadi Menteri Agama pada sesi sebelum ni, iaitu pada sesi Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi persoalannya, apakah latar belakangnya dan sebagai timbalan sebagai naib Presiden Parti Amanah Negara, apakah pendirian amanah berkaitan dengan isu ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator Ismail Alif, rakan-rakan ahli panel yang saya hormati, daripada panel Peguam PPIM Saudara Rizal, dan juga rakan sahabat saya Tuan Haji Muhammad Nicholas jauh dari Sabah sana, dan semua para penonton yang mengikuti live kita pada malam ini. Sebelum saya nak menjawab soalan dari moderator, saya ingin membetulkan beberapa fakta soalan. Pertama, isu kalimah Allah ini tidak diperkatakan semasa saya menjadi menteri, yakni semasa Pakatan Harapan. Itu kena perbetulkan. Apa yang berlaku ialah isu kalimah Allah ini sudah pun tercetus. Ada 2 kes besar. Setahu saya yang saya sendiri terlibat. Satu tahun 2008 yang melibatkan kes yang diputuskan pada 10 Mac baru-baru ini. Ya, pada 10 Mac baru ini. Tahun 2021. Satu kes lagi ialah majalah atau edaran Herald Christian pada tahun 2009. Jadi kalau mengatakan isu kalimah Allah ni hangat diperkatakan zaman saya, itu tidak betul. Ia adalah kes yang telah dibawa ke mahkamah sejak daripada tahun 2008, khusus merujuk kepada Gill Island ini, iaitu selama hampir 13 tahun kes itu dieret hinggalah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi pada 10 Mac baru-baru ini. Tapi apa yang lebih penting daripada isu yang dibangkitkan ialah perkara ini menjadi perbualan, menjadi perbahasan, menjadi perdebatan sejak daripada hujung tahun 2009 tentang apa yang dinamakan sebagai perkeliling arahan daripada KDN tahun 1986, yang dengan perkeliling itu meletakkan beberapa perkataan yang tidak boleh dipakai oleh orang bukan Islam dalam penerbitan mereka dan bahan-bahan penerbitan seumpamanya. Itulah kesnya, itulah perdebatannya, di mana yang dijadikan dia punya perbahasan itu pertama dari sudut perundangan, dan yang kedua dibincang dari sudut apakah kewajaran itu boleh digunakan dari sudut perbincangan teologi, perbincangan tentang hukum hakam. Dan yang ketiganya, premis yang menjadi hangat diperdebatkan dan yang paling panas ialah isu hubungan antara agama di dalam negara ini. Itulah 3 premis. Seingat saya sepanjang 2008, 2009, 2010,
2011 dan 2013 telah diputuskan ya mereka tidak boleh menggunakan perkataan tersebut, dan kemudian dibawa dan disemak balik hinggalah kepada hari ini baru satu saja keputusan yang dikeluarkan penghakimannya. Jadi apa yang lebih penting Saudara Isma dalam kita memahami isu kalimah Allah ini, kita perlu melihatnya dalam premis perundangan, dalam premis kita kata syariat Islam itu sendiri secara khusus dari segi hukumnya, dan yang ketiga ialah kesannya di dalam masyarakat dari sudut hubungan antara kaum dan agama di dalam negara ini. Saya boleh kongsi sedikit pengalaman yang saya lalui sepanjang tahun 2009-2010 yang saya rakamkan dalam buku ini ya, untuk pengetahuan semua, iaitu Berdialog dengan Gereja, Satu Travelog Kedamaian. Anda boleh dapati buku ini yang saya rakamkan sepanjang 2009 hingga 2013 tentang sedikit pengalaman saya untuk melihat yang lebih utama di dalam kehangatan tajuk ini yang dibincangkan, iaitu dari sudut berdialog untuk mencari, mengambil semangat daripada ayat Al-Quran, iaitu ya ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ala na'budu illallah wa la nattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya, itu semangat kita. Marilah kita kepada satu perkataan, iaitu mari kita menyembah Allah, kerana isu kalimah Allah ini premis perdebatannya dari sudut teologi yang sudah tentu hangat antara Allah yang dipahami oleh doktrin Trinity dengan Allah yang dipahami dalam konteks doktrin Tauhid yang orang Islam terima sebagai teras dan asas paling utama dalam keimanan mereka. So, pertemuan antara dua inilah yang kita cari jalan untuk kita bincang macam mana dengan dialog itu kita dapat mengelak apa yang panas diutarakan di luar sana itu dengan cara kita berdebat, dengan cara kita wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ya, jangan kamu berdebat dengan mereka melainkan dengan cara yang lebih baik. Bagaimana kita ambil isu ini sebagai langkah berdakwah dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat dari surah An-Nahl dengan jelas menyebut, serulah kamu ke jalan Allah dengan penuh bijaksana dan hikmah. Ya, dan berikan kata nasihat yang baik, serta jikalau berdebat maka berdebatlah dengan cara yang baik. Saya rasa ruang 2010 ya, jangka masa hingga kepada 2013, 2014, saya telah menggunakan peluang itu untuk pergi ke seluruh gereja dan berjumpa dengan komuniti masyarakat Kristian untuk saya mengenengahkan ya idea ataupun usaha menjambatkan, kerana pada waktu itu ada setengah-setengah pihak daripada kalangan kita yang memilih dengan cara yang boleh menimbulkan dan menjejaskan hubungan antara kaum dan agama, iaitu dengan contohnya ada yang nak membakar Bible lah, ada yang di Petaling Jaya mereka bakar, mereka cuba membakar gereja dan sebagainya. So ini yang perlu kita lihat dalam kehangatan tersebut. Saya ingin betulkan semasa saya jadi menteri tidak ada isu itu, bahkan tak timbul pun sebab penghakiman itu belum dibuat dan dia telah pun berlalu. Cuma pada 2021 ini kes secara khusus Jill Island ini yang membawa kesnya pada bulan Mac 2008. Dia ditahan 2008 bahan-bahannya di airport kerana membawa bahan-bahan CD yang dikatakan ada perkataan Allah yang terlarang daripada apa yang dinamakan sebagai pekeliling daripada KDN. Itu isunya. Saya mulakan di situ dan saya ingin tegaskan
kepada semua yang menonton bahawa saya telah memilih jalan untuk membuat dialog, jalan untuk berdamai dan jalan untuk meletakkan jambatan antara mereka yang cuba untuk menggunakan isu ini dalam mengeruhkan lagi hubungan antara kaum dan agama di dalam negara ini. Dan anda boleh baca buku yang saya maksudkan ini, di mana di situ tercatat semua pengalaman-pengalaman antara 2009 hingga 2014. Okey, terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa atas pembentangan ataupun latar belakang tentang isu ini. Jadi saya terus bergerak kepada panel kita yang kedua, iaitu Tuan Nizar Abdullah yang merupakan panel PPIM. Soalan yang Tuan Moderator, ingin saya ajukan adalah berkenaan dengan sebelum ni 2-3 hari lepas saya lihat ada satu kenyataan media yang telah dibuat oleh PPIM berkenaan isu ini. Jadi persoalannya, sebagai pertubuhan yang lantang termasuk isu berkaitan ini, apakah pandangan PPIM berkaitan isu ini? Ya. okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Tapi sebelum saya menjawab soalan yang diajukan, Apakah pandangan PPIM berkaitan isu ini dalam sebelum saya menjawab ya Tuan Moderator, boleh saya kembali kepada YB Datuk Seri ni, sebab soalan YB Datuk Seri tadi ada dua. Satu ialah apa latar belakang sebagai Menteri Agama berkenaan perkara ini, dan apakah saya ulang pendirian, soalannya. apakah pendirian PPIM agak lantang dalam mendepani ataupun dalam mengetengahkan isu ini. Jadi apakah soalannya, apakah pandangan PPIM terutamanya dalam bidang perundangan berkaitan dengan isu ini? okay. Tuan Moderator, boleh dengar ke? Boleh dengar semua? Tuan Moderator, sebelum saya menjawab soalan yang diajukan kepada kami PPIM, bolehkah saya meminta supaya YB Datuk Seri menjawab bahagian kedua soalan dia dahulu? Di mana apakah pendirian amanah berkaitan itu? Tuan, boleh dengar ke? Tuan, boleh dengar Tuan? Tuan? Assalamualaikum. Suara ada problem sikit ya. Tuan Haji dengan Datuk Seri boleh dengar suara saya? Saya dengar. Ya, saya boleh dengar dengan jelas daripada awal tadi. Aha. Ya, cuma saya hanya menjawab soalan daripada moderator. Okey. Dan saya pun tak tahu siapa yang moderator dalam forum kita ini. Okey. Mungkin soalan boleh saja kita sentuh sepanjang perbualan sebab kita baru bermula. Nothing to rush. Tak ada apa yang nak dikejarkan, Saudara Rizal. Okey, macam ni yang berhormat, tadi moderator kalau tak silap saya dia tanya dua soalan. Satu soalan tapi ada dua bahagian. Satu, latar belakang berkenaan perkara ini. Yang kedua, apakah pendirian amanah berkaitan isu ini? Yang tu saya tak dengar lagi daripada YB. Itu saya kata kita ada masa yang panjang. Okay. Moderator bertanya kepada saudara tentang sikap PPIM. Jadi saya rasa tunggu soalan tu dulu. Bolehlah. Saya akan jawab dulu soalan itu. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kami PPIM mewakili adalah NGO yang mewakili pengguna Islam. Kami telah menerima banyak protes dan aduan berkenaan perkara ini
daripada ramai pengguna Islam kami lah. Masalahnya kita dah lama merdeka. Kita dah lama, isu ni baru berbangkit hari ini, di mana kalimah Allah ini sekarang dibenarkan untuk digunakan oleh orang yang bukan Islam. Mengapa kita hendak macam mana? Kita hidup harmoni selama ini, tapi kenapa kalau ada isu macam ni boleh menjejaskan harmoni kita? Mengapa? Itu menjadi satu kerisauan kepada pengguna-pengguna Islam kita. Macam YB sendiri cakap tadi, ada cubaan menyerang gereja, membakar gereja. Nampak sangat isu ini adalah satu isu sensitif yang mana boleh menjejaskan keharmonian negara. Bagi PPIM, kami mengambil berat perkara ini kerana kami tidak mahu menjejaskan harmoni di antara kaum dan masyarakat Malaysia. Moderator hilang. Kita kehilangan Salam. Minta maaf, moderator Azman Alif ada masalah teknikal sikit. Okay, so kita sedang uruskan. Tak apalah, saya boleh sambung lagi Boleh. Apa yang PPIM bimbangkan, sebab apa kita dapat terima macam-macam feedback daripada pengguna Islam ni, takut nanti macam saya cakap lah, keharmonian negara kita yang dah lama kita kecapi ni akan terjejas. Kan ada orang nak boykot lah apalah. Mengapa perkara ini dibangkitkan pada hari ini? Tadi pun kalau tak silap saya ada perhimpunan NGO Islam. So dah ada tindak balas terhadap penggunaan kalimah Allah ini di kalangan masyarakat kita. Oh, moderator pun dah hilang. Tuan Haji pun dah tak ada. Okay, moderator Azman Alif tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Okay, saya minta maaf dalam line internet saya tak membantu pada malam ni. Masalah line, so saya terpaksa keluar daripada tempat saya untuk pergi ke tempat yang lebih sesuai. Jadi saya terus kepada soalan yang ketiga kepada Tuan Haji Nicholas berkaitan dengan pengalaman beliau sendiri yang turun di Padang bersama dengan Hidayah Center Foundation. Soalannya, apakah kelebihan dan mungkin kekangan berkaitan dengan keputusan mahkamah yang terbaru ini? Dia tak jawab. Daripada orang sebelah dia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat bersama pada malam ni bincang isu yang sangat penting. Dia terus kepada soalan kekangan dan apa yang dihadapi mengenai dengan keputusan mahkamah baru ni. Tapi saya ingat kalau kita nak tengok konteks, kita kena pergi ke belakang lagi lah tengok kepada konteks bagaimana masyarakat kita di Malaysia melalui fenomena ini. Jadi kita kena tengok bagaimana keadaannya kalau pada umat ini kita tahu bahawa di Sabah contohnya, saya ingat ramai orang yang macam saya juga dulu saya meluk agama Islam apabila mengkaji Bible itu kan, dan pada masa itu saya ingat masa saya mula boleh membaca lah dan mula boleh mengkaji agama itu dalam tahun 70-an 80-an
Dan pada masa itu Bible pun memang sudah ada kalimah Allah itu sudah ada dalam Bible, dan memang kalau yang di rumah saya itu sampai sekarang lagi Bible saya tengok dah lusuh dah, tapi masih ada lagi di situ. Memang dia Bible yang menggunakan kalimah Allah. Dan ini memang berleluasa, maknanya memang digunakan daripada dulu lagi Bible itu dalam bahasa yang Melayu dan bahasa Indonesianya ada di situ nama Allah. Dan apabila saya memeluk agama Islam, di antara sebabnya ialah saya melihat bahawa apa yang dalam Bible itu adalah yang mengamalkan ajaran dalam Bible itu adalah orang Islam. Ya, sebab saya melihat Islam dalam Bible itu. Dan di situ diajarkan mengenai dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam terutamanya dalam perjanjian lama. Jadi walaupun saya tidak memeluk Islam di Malaysia, saya memeluk Islam di Amerika Syarikat, dan di situ saya melihat sebenarnya Bible di Amerika pun, kalau kita melihat kepada the King James Version ataupun the English Bible, kalau kita melihat di situ the English Bible by Scofield, memang di situ nama Allah dalam Bible itu dalam bahasa Inggris. Dan begitu juga dengan kalau kita melihat kepada King James Version, kalau kita melihat terjemahan bahasa Arabnya, memang dia guna nama Allah di situ alif lam lam ha lah, maknanya memang Ismullah al-Azam itulah yang ada dalam Bible itu dalam bahasa Arab. Dan penggunaannya di kalangan orang Arab pun memang berluas. Tapi konteks kita di Malaysia memang berbeza lah. Memang berbeza, kita tidak nafikan bahawa kita ada keadaan sosial yang unik, yang mungkin tidak dihadapi di negara lain. Dan isu ini isu yang sensitif dan delicate. Kita kalau kita melihat kepada apa yang sedang berlaku sekarang, memang kita tidak nafikan bahawa umat Islam akan merasa bimbang apabila ada kemungkinan bahawa nama Allah SWT itu yang suci itu diselewengkan maksudnya oleh agama lain, kerana kecintaan kita semua kepada Allah SWT dan ajaran Islam yang mulia itu. Dan kebimbangan ini mungkin ditambah lagi jika tujuan agama yang lain itu menggunakan kalimah Allah itu adalah untuk berdakwah kepada umat Islam yang lemah pegangannya, ya. Dan tipu muslihat ini mungkin didapati, ya. Dan memang ada benda itu berlaku, bukan tidak dinafikan, dan memang ada kesannya kepada umat Islam yang lemah akidahnya. Cuma lagi ramai di kalangan umat Kristian itu sendiri pun sebenarnya mereka memang itu yang dia baca daripada kecil, kan? Ada dalam buku, dalam kitab, memang itu dia baca daripada kecil. Jadi melarang mereka menggunakan kalimah ini ada satu perkara yang saya ingat ada reportasi yang besar juga di kalangan agama Kristian itu sendiri, melihat salah satu keadaan tidak adil yang dikenakan kepada mereka dan menjadi kos kepada mereka for concern dan kos kepada mereka untuk mungkin seperti mana orang kita juga concern dengan agama kita, mereka juga concern dengan agama mereka, dan akan menyebabkan lebih banyak kemudaratan. Wallahu a'lam. Tapi kalau saya nak cerita pasal keadaan di Sabah itu dulu, dari segi dakwah kita, kita melihat sebenarnya kita tak perlu bimbang sebenarnya kalau pada saya lah, mengenai dengan kebenaran itu, sebab kebenaran itu sangat jelas, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, kerana sungguhnya kebenaran itu telah jelas daripada kesesatan, daripada yang menyimpang itu, ajaran yang salah. Jadi Islam ini pada saya berdasarkan kepada hujah, memang dia sangat kuat, tidak ada isu di situ. Malah kekeliruan saya sendiri dari segi Allah SWT itu mana yang betulnya, apabila berjumpa dengan konsep yang begitu jelas yang mau diamalkan oleh Islam, saya merasa yakin dengan Islam. Saya merasa yakin dengan Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.
dan akhirnya saya memeluk agama Islam. Dan saya ingat ini bukan unik kepada saya. Saya ingat ada seorang kawan yang merupakan seorang guru di sebuah sekolah, dengan menjelaskan konsep ini kepada murid-muridnya, dia telah selama 50 orang memeluk agama Islam bila mereka sedar mengenai dengan kebenaran Islam, mengenai dengan nama Allah ini. Allah Allah, mungkin saya berhenti di situ dulu untuk round pertama ni. Moderator masih ada di situ ke? Pertama kali saya forum Okey, terima kasih. selalu panel hilang. Saya ikuti. Moderator, Okey, terima kasih pemuda kepada Tuan Haji Nicholas atas jawapan yang diberikan tadi. Okey, alhamdulillah. dia memang Saya Bukan pergi pada memang round betul yang lah. kedua. Saya ingin tanyakan soalan pada round kedua ini pada YB Dr. Mujahid. Okey, soalannya sebagai ahli parlimen, bagaimanakah YB rasa boleh mainkan peranan ini di peringkat Malaysia, terutamanya dalam isu yang dipersoalkan pada hari ini? Silakan YB. Okey, terima kasih Tuan Moderator yang sedang memandu. Rakan-rakan yang telah respon daripada soalan awal yang diajukan. Begini, saya nak jelaskan pertama kita kena tengok fakta kes dulu. Saya rasa saudara Rizal adalah seorang peguam. Jadi dia lebih mengetahui, sebab saya bukan peguam, saya hanya ahli legislatif. Jadi dari segi fakta kesnya, kalau kita ambil Gill Island ini, kita ambil ini Gill Island ini fakta kesnya itu sangat mudah. 2008 bahan-bahan dia ditahan di airport oleh pihak custom. Kerana bahan-bahan itu yang dikatakan ada CD, di dalamnya itu ada perkataan-perkataan yang dari orang bukan Islam tidak boleh dia pakainya berpandukan kepada pekeliling KBN 1986. Okey, itu dia punya fakta kes dia ya. Oleh kerana kita ni duduk di dalam sebuah negara yang berpandukan kepada perlembagaan, dan sebagai warga negara, setiap warga negara ada hak dia. Kalau saya ataupun saudara bila ditahan oleh polis atas apa akta sekalipun, anda ada hak untuk bersuara. Di mana kita nak bawa benda ni saudara Rizal kalau bukan ke mahkamah? Itulah yang dilakukan oleh yang bernama Gill Island ini, dari bangsa Melanau, dari keturunan Melanau, Sarawak, yang minta supaya pertama dikembalikan dia punya bahan-bahan itu dan minta semakan kehakiman, dan dari situlah kes itu dibawa, dan yang menjadi pertikaiannya tuan-tuan ialah sama ada dia ini boleh atau tidak untuk mendapat balik bahan dia yang dalamnya tertera perkataan Allah. Tapi sebelum dia nak mendapat dia punya hak itu, ada beberapa perkara yang dia perlu selesai dulu. Mahkamah kena selesai dulu, iaitu apakah pekeliling 1986 itu valid atau tidak. Kerana dia diambil, dirampas itu di atas pekeliling tu. Itu pertikaian dia. Yang kedua, isunya ialah apakah hak dia sebagai rakyat Malaysia, tak bolehkah dia nak mengamalkan hak dia menurut Perlembagaan Persekutuan Perkara 11. Satu, itu kebebasan beragama. Dan sudah tentulah dengan caveat
kurungan 4, iaitu tidak boleh disebarkan agama selain daripada Islam. Okey, yang ketiga, isunya ialah artikel 8 tentang seseorang warga negara tidak boleh didiskriminasikan di atas alasan agama, keturunan, etnik dan juga kepercayaan. Nah, kita tak boleh nak larang warga negara Malaysia untuk pergi ke mahkamah. Boleh ke kita larang seorang peguam? Saya nak tanya. Saya rasa tak boleh. Kita tak boleh. Dia boleh pergi ke mahkamah. Soal mahkamah bila bawa, dia akan tengok dari sudut fakta kes. Dia akan rujuk the ultimate dalam konteks perundangan ialah perlembagaan persekutuan. Perkeliling 1986 itu submission kepada perkara yang dikatakan kebebasan seseorang untuk mengamalkan dia punya agama. Okey. Dalam kes ini tadi saudara Muhammad Nicholas juga telah menjelaskan bahawa di Sabah, di Sarawak sebagai orang Kristian, sejak dulu mereka menerima ajaran Kristian ini dalam bahasa Melayu. Dan satu lagi, kita kena jangan overdoing it. Jangan kita exaggerate benda ini, iaitu perkara ini hanyalah dituntut dari segi mereka nak guna dari segi dia punya hak itu hanya di Sabah dan di Sarawak. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang di Semenanjung, mereka sama sekali tidak akan menuntut hak untuk menggunakan perkataan Allah, hanya Sabah dan Sarawak. Dan kalau kita faham dari sudut keputusan yang dihakimkan oleh hakim ya Norby ini, dia menyatakan bahawa dia boleh gunakan untuk diri dia dan untuk pendidikan agama dia. Jadi tidak timbul di sini kehakiman tersebut memberi ruang untuk mereka menyebarkannya kepada orang Islam kerana artikel 11/4 dengan jelas menyatakan bahawa mereka tidak boleh menyebarkan, menggunakan, ya, mengkelirukan atau berdakwah kepada orang-orang Islam. Jadi itu dari sudut perlembagaan yang saya kata, itu dari sudut perundangan yang saya maksudkan. Janganlah kerana isu ini maka kita macam membuat hipotesis sehingga kita kata habislah orang Islam. Dan kita kena ingat kehakiman itu dibuat di atas dia boleh guna untuk diri dia dan untuk pendidikan agama dia. Ya, itu dari segi perundangan. Saya kira bagi pihak kerajaan yang ada hari ini, ya, kalau dia nak bawa ke mahkamah untuk merayu, ya, maka itu hak juga kepada mereka untuk berbuat demikian. Jadi bagi saya, apa yang ada dalam perlembagaan persekutuan itu sudah jelas bahawa perkara 3 ya, kurungan 1 yang menyatakan Islam agama persekutuan, agama lain bebas untuk diamalkan, dan kemudian dikuatkan lagi dengan artikel 11, di sebalik kebebasan yang diberikan itu tidak boleh disebarkan selain daripada agama Islam. Jadi bagi saya adalah lebih baik dalam melihat aspek perundangan ini kita menggunakan kaedah mengelak daripada ia menjadi api yang menyemarak. Kalau ditanya tadi, tidak semestinya kalau orang Islam nak pergi bakar gereja kerana marah orang bukan Islam boleh guna perkataan Allah. Dengan itu maka kita nak bagi tahu dekat warga negara Malaysia yang berbilang kaum dan bangsa ini, kamu tak boleh pertikai benda ini. Saya rasa itu bukan cara kita melihat dalam konteks rule of law dan perlembagaan yang ada. Itu yang pertama dari sudut perundangan. Ya. Dari sudut kedua, iaitu dari sudut keilmuan, dari sudut teologinya.
yang tadi disebut sudah tentu Islam, kalimah Allah dalam Islam punya satu makna yang lebih, orang kata lebih bersifat ketauhidannya. Kalau kita nak ringkaskan dalam banyak ayat itu, maka qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu dari sudut teologinya, sudah tentu orang Islam kena pertahankan perkara tersebut. Dan kalau orang bukan Islam, daripada orang Kristian secara khusus dalam hal ini, dan secara khusus di Sabah dan Sarawak, kalau perkataan Allah itu dipahami daripada perkataan Testament, Old Testament, perjanjian lama, iaitu Elohim ataupun Eli ataupun Tio, dikatakan, diterjemahkan oleh mereka sebagai Allah, kita orang Islam pastinya tak boleh terima. Confirm kita tak boleh terima. Sebab soal Trinity, kita sebagai umat Islam, itulah yang membezakan antara keimanan kepada ketauhidan dengan kepada Trinity atau tiga dalam satu. Jadi makna, dari sudut itu, maka para ulama pun berbahaslah. Berbahaslah dalam konteks macam mana boleh atau tidak orang bukan Islam pakai. Maka ada yang berhujah di dalam ayat Al-Quran, dari surah Luqman, dari surah Zumar, yang menyebut wala in sa'altahum, kepada orang Quraisy, orang musyrikin. Jadi kalau kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah, mereka akan berkata Allah. Maknanya mereka mengimani bahawa wujudnya Allah dengan sifatnya yang begitu. Tapi di atas sebab kesesatan mereka, maka mereka telah menyungutukan dengan apa yang mereka sebut daripada mulut-mulut mereka sendiri. Itu perbahasan. Ada juga ayat walau la daf'ullahi nas ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami' wa bi' wa salawat wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha qawiyyun aziz. Dalam mana Allah sebut dalam surah Al-Hajj tentang jikalau Allah tidak menolak kamu mempertahankan apa dia? Tempat-tempat ibadat kamu, bi'un wassalawat, tempat-tempat orang Nasrani, tempat-tempat orang Yahudi, biara-biara orang Nasrani, wassalawat, tempat-tempat orang Nasrani dan juga Yahudi, wa masajid, dan masjid, yuzkaru, di dalamnya disebut akan nama-nama Allah. Fiha itu dimaksudkan dengan sawami', wa biya' wa salawat wa masajid. Maka sebab itulah para fuqaha pun membincangkan dalam konteks sebuah negara. Maka dia bincanglah dalam konteks sebuah negara bagaimana hubungan antara pemerintah Islam dengan ahli yang disebut sebagai ahlu zimmah. Dan secara khusus saya mencadangkan kepada rakan-rakan, bacalah buku ini, Ahkam Ahlul Zimmah. Buku ini yang dikarang oleh Imam Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Juziyah menjelaskan hubungan Ahlul Zimmah, yakni di dalamnya disebut Ahlul Kitab yang telah membuat perjanjian dengan negara Islam. Ini saya cerita dalam konteks fiqh zaman dulu sebagai panduan macam mana kita nak buat stand. Nanti saya akan jawab lah yang amanah tu semua berpandukan kepada ini semualah. Kita bukan jawab ya, sokong, tidak. Kita kena faham keseluruhan tu bukan semudah yang dijangka. Kemudian kita tengok di dalam kitab ini, saya sempat mutalaah bahagian 2 kerana dia lebih khusus kepada apa kaitan Ahlu Zimmah yang duduk di bawah pemerintahan Islam dalam konteks Umran. Umran ni dari segi pembangunan, dari segi bandar, perbandaran, dari segi macam mana? Di situlah dibincangkan tentang hak mereka, di kanisah mereka macam mana, bolehkah mereka ini boleh banner yang baru atau yang dah ada macam mana. Semua itu diambil daripada apa yang ditulis kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tentang kawasan-kawasan yang telah dikuasai oleh umat Islam, yang di dalamnya sudah ada orang-orang yang bukan Islam daripada
khususnya An-Nasara wal Yahud. Dari situlah dia tanya permintaan-permintaan mereka dari segi hak mereka untuk beribadah, hak gereja mereka, hak mereka untuk mengamalkan amalan-amalan agama mereka. Semua itu ditulis, ya. Di mana dalam buku ini disebut tulisan itu ditulis ataupun syarat-syarat perjanjian itu ditulis, dihantar kepada ya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an tentang apa yang dinamakan sebagai ya zikrus syurut al-umriyah wa ahkamuha wa mujibatiha, yang ditulis oleh ya Abdul Rahman Ibn Ghanam, yang kemudian dia Abdul Rahman Ibn Ghanam ini seorang sahabi bagi kepada Sayyidina Umar, iaitu permintaan-permintaan daripada mereka-mereka Ahlul Jazirah yang ditawan oleh tentera-tentera Islam. Maka di sinilah syarat-syarat ini dibincangkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab Ahlul Zimmah, dan saya nak rumuskan. Ya, kalau ada masa boleh rujuk. Saya tak tahu sama ada ada dah terjemah atau tidak, tapi dalam kitab asalnya bahasa Arabnya Ahlul Zimmah ini sangat baik untuk kita melihat secara fikihnya, semangat dan rohnya. Saya tak kata kita kena ikut sebiji sebab dia tulis tu pada zaman dia, tapi dari segi semangat dan rohnya pada kurun itu pun, ketika Islam memerintah pun, dengan maksud Islam itu memerintah dengan pembahagian Darul Islam dengan Darul Harb pun, Islam meletakkan sangat indah dan cantik dari segi hak-hak mereka. Malah ada satu bahagian yang saya rasa ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan di dalam tajuk penggunaan kalimah Allah ini. Dia sebut ada satu bab yang menceritakan tentang darar-darar, katakan apa yang boleh memudaratkan ya umat Islam apabila hak-hak ini diberikan. Dan di dalam darar-darar itu semua disebut satu benda yang saya dapati semua di dalam perbahasan para ulama al-afadil daripada kurun ke-7 dan ke-8 ya, daripada zaman ketimbangan Islam, mereka menjelaskan bahawa mudarat yang dimaksudkan kepada mereka, kepada orang bukan Islam daripada Ahlul Zimmah ini ialah apabila mereka menyalahgunakan kebebasan ini. Seperti apa? Mereka contohnya membawa lambang-lambang mereka seperti salib di dalam khalayak ramai. Bahkan lambang-lambang salib mereka hanya boleh dipakai di dalam kampung, kawasan, halaman gereja mereka saja. Malah disebut tentang loceng yang digunakan untuk kanisah ataupun gereja memanggil orang untuk dia punya ibadat. Malah itu dibincangkan di mana syaratnya yang diterima oleh Umar bin Khattab, iaitu mereka hanya boleh menggunakan loceng itu tidak boleh didengarkan kepada orang yang di luar daripada gereja. Ini perkara-perkara yang jelas menunjukkan bahawa dalam Islam diberikan hak mereka selagi tidak memudaratkan, dengan makna ada tujuan-tujuan seperti nak menimbulkan sensitiviti. Seperti ada satu bab yang menyatakan tentang mereka menghina ya Allah, mereka menghina kitab, mereka menghina syariat, dan mereka menghina nabi-nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika itu perjanjian ini ditarik balik, malah ada yang mereka ini boleh dikenakan hukuman sampai kepada tahap membunuh atau dibunuh. Jadi maknanya kalau kita faham dan ambil masa untuk baca sikitlah, ya, jangan terlalu kita suka dan ikut cakap sahaja dan berlebih-lebih dalam isu ini. Hatta kita baca di dalam kitab yang dikarang ini pada tahun 700 ya Hijrah pun telah menunjukkan kepada kita perkara-perkara penting yang kita boleh bawa roh dan semangatnya hari ini. Walaupun kita ada hari ini perlembagaan persekutuan, walaupun yang mengikat antara kita ialah kewarganegaraan ataupun citizenship. Ini digarap secara lebih praktikal di dalam buku Al-Muwatanah fil Islam, di mana di dalam Al-Muwatanah fil Islam ini disebut tentang hak orang bukan Islam, yang mana dia menyatakan bahawa
ia mestilah mengikuti kehendak-kehendak perjanjian yang mana termaktub antara rakyat dengan pemimpin pada hari itu. Dan dengan itu saya menyatakan bahawa kalau ada isu kalimah Allah ini boleh membawa kepada mudarat seperti menghina agama Islam, seperti menggunakan ini untuk menyebar-nyebarkan agama mereka kepada umat Melayu Islam, maka itu pastinya dilarang sama sekali dan diperkukuhkan dengan Perlembagaan Persekutuan dan diperkukuhkan lagi dengan enactment di sebahagian negeri, kalaupun tidak semua, tentang bagaimana orang bukan Islam tidak boleh menggunakan perkataan ini untuk orang Islam. Jadi maknanya, saudara-saudara dan saya kasih sekalian, sebab itulah bila soalan ditanya itu, saya tak menjawab black and white. Saya tak menjawab ini hitam, ini putih. Kita ni umat yang di karangan buku-buku ni terlalu mahal sebab pengalaman yang telah dilalui oleh sejarah Islam kita dalam konteks hubungan dengan bukan Islam. Jadi janganlah kita mengikut emosi ketika kita berbicara soalan ini, dan lebih penting daripada itu, dalam konteks negara secara umum, mereka ada perjanjian seperti rakyat yang lain. Hak mereka, adakah kita nak menyatakan orang bukan Islam dalam hak mereka beragama tak ada hak untuk mereka nak rujuk kepada mahkamah, lalu kita menyatakan tak perlulah sebab itulah orang Islam marah? Saya rasa itu bukan caranya kita menilai sesuatu isu dengan sentimen dan emosi. Jadi kalau tanya balik kepada saya, takut tak terjawab oleh saudara Rizal yang tadi kalut-kalut nak tanya, amanah apa sikap dia? Kalau tanya saya amanah, itulah 3 premis, iaitu premis perundangan yang kita hormati dari sudut ianya perlembagaan, dan kehakiman itu mesti berpandukan kepada fakta kes, dan yang kedua dari sudut fiqh Islamnya. Sebab itu kami Parti Amanah, kami memperjuangkan fiqhul muwatanah, iaitu kefahaman kepada fiqh kewarganegaraan, di mana fiqh kewarganegaraan ini memberikan kepada kita nyata tentang perlembagaan, hak, perundangan, dan yang lebih penting, separation of power. Kerajaan, eksekutif, legislatif, dan juga kehakiman. Inilah yang satu acuan yang kita terima dalam negara kita. Maka kita dari Parti Amanah memperjuangkan fiqh al-muwatanah dengan ruh dan semangat daripada kitab-kitab yang saya sebut tadi, antaranya Ahkam Ahlul Zimmah, yang bagi saya bila meneliti dan membacanya sangat jelas isunya ialah semua ini tidak akan valid, tidak terpakai kalau ada unsur-unsur penghinaan, kalau ada unsur-unsur untuk mereka memijak-mijak agama. Yang itu jelas di sini menyatakan terputus, inqata' atau intaqada al-ahdu, putus dia punya perjanjian, malah yuqtal, malah mereka dibunuh dalam konteks dulu sebagai kuasa empire Islam yang berkuasa. Maknanya hari ini kita hanya perlu melihat dari sudut perundangan. Apakah isu-isu itu melibatkan penghinaan? Apakah isu-isu itu melibatkan mereka menjejak-jejak Islam? Kalau itu isunya, maka undang-undang akan menentukannya juga. Undang-undang akan menetapkan kesalahan dan dia akan diheret ke mahkamah di atas tuduhan-tuduhan tersebut, dan dia mengikut rule of law akan dikenakan peruntukan undang-undang yang sedia ada di dalam negara. Sebelum kita nak sampai kepada semua itu, apa kita nak buat? Inilah kerja yang saya sebut Parti Amanah Negara di atas sifatnya rahmatan lil alamin. Kita akan menggunakan platform berdialog, kita akan gunakan semangat wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan. Inilah cara yang Allah SWT ajar kita dalam konteks hubungan, selain daripada isunya isu fiqh perundangan, selain isunya isu hak seorang warga negara, tapi yang akan menjadi jambatan kepada itu semua tidak lain tidak bukan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin, dengannya dibukalah ruang berdialog, dengannya dibukalah ruang untuk penjelasan-penjelasan dengan aman, dengan damai. Maka inilah stand Parti Amanah Negara dalam hal wajarkah bukan Islam menggunakannya kalimah Allah ini. Boleh. Dah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada YB Mujahid atas Terima kasih. penerangan yang cukup panjang lebar tadi berkenaan dengan isu yang dibangkitkan, dan tadi jelas Dr. Mujahid menyebutkan tentang pendirian amanah, iaitu untuk menjadikan platform dialog dan juga perbincangan sebagai kaedah untuk kita mencari jawapan kepada soalan ini. Saya terus kepada soalan kepada panel yang kedua, untuk soalan yang kedua. Perkara ini kalau dilihat agak lantang ataupun agak panas disebut ketika zaman pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi PPIM sendiri mungkin boleh terangkan apakah perbezaan yang ketara isu ini ketika di zaman PH dan juga ketika di zaman Perikatan Nasional. Saya serahkan kepada Terima kasih Tuan Amin. Terima kasih Tuan Moderator. Pertama sekali kami nak ucapkan terima kasih lah kerana menjemput kami kepada program Amanah ni. Kami pun kalau siapa-siapa jemput kami terima saja. Balik kepada soalan tu, apakah perbezaan ketara isu semasa zaman PH dan PN dari kacamata PPIM? Ingin saya jelaskan di sini, PPIM bukanlah NGO politik. Kami tidak mempunyai pandangan berkenaan mana-mana parti politik. Kami mewakili pengguna Islam. So, bagi kami untuk menyatakan apakah perbezaan, siapakah lebih cemerlang semua, biarlah kepada pilihan raya umum. Biarlah yang dibuat oleh masyarakat semua. Saya juga ingin menyentuh pasal YB Datuk Seri punya panjang lebar penjelasan. Terima kasih memberikan pada stand daripada amanah berkenaan perkara ini. Saya tak adalah buku banyak-banyak, tapi saya ada judgement daripada Mahkamah Rayuan sebab kes pasal direktif section kes tahun 1986 direktif pada Home Ministry ni. Mahkamah Rayuan kita dulu ada mempertimbangkan perkataan Allah, kalimah Allah ni. Mungkin fakta dia berbeza sebab saya pun tak tengok lagi. Yang keputusan tahun 2021 ni tak keluar lagi. Saya pun tak boleh nak komen banyak. Tapi pernah diputuskan oleh mahkamah berkenaan pasal mengapa dibenarkan Home Minister pada waktu itu untuk tidak membenarkan kalimah Allah dan seterusnya. Dan harap maklum, Mahkamah Rayuan adalah mahkamah yang lebih tinggi pada mahkamah tinggi. So, lagi sekali kita perlu tengoklah fakta kes bila dikeluarkan dan keputusan mahkamah, tapi kita mesti tengok mengapa keputusan boleh berbeza di antara duanya. Apakah perbezaannya yang keputusan Mahkamah Rayuan ni tidak boleh digunakan pakai pada kali ini. Okey. Satu lagi saya nak tambah. Isu sekarang ni ialah berkenaan penggunaan kalimah Allah di dalam barangan pendidikan di dalam bahasa Melayu. Saya pun tadi sempat jugalah untuk pergi buat translation dekat Cambridge Dictionary ni. Apakah translation untuk God di dalam bahasa Melayu, English ke Malay dictionary. Di sini memang jelas ditulis God, translation dia Tuhan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, ya mungkin orang Arab pakai Allah, tapi itu pun sebenarnya kalau nak cakapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain pada Allah. Maknanya Tuhan dalam bahasa Arab pun bukan la ilaha illah, bukanlah Allah. Cara penggunaan dia di Arab Saudi semua tu di tanah Arab, kita tak boleh samakan di Malaysia seperti kata Tuan Haji tadilah. Boleh mengelirukan. Okey, saya teruskan pada Tuan Haji soalan ketiga. Okey, soalan
kepada moderator yang ketiga. Terima kasih kepada soalan jawapan kepada soalan kedua tadi. Jadi saya terus kepada soalan yang ketiga kepada moderator yang ketiga, kepada ahli panel yang ketiga. Pengalaman Tuan Haji dalam dakwah ni agak lama, dan isu ini dia sentiasa bertukar tangan dari masa ke masa. Mungkin boleh terangkan kepada audien ataupun pendengar di luar sana tentang perubahan hal ini dalam konteks dakwah itu sendiri. Adakah ia menyukarkan ataupun ia lebih melegakan aktivis-aktivis dakwah dalam meneruskan misi-misi dakwah? Okey, terima kasih saudara pengurusi majlis. Di antara perkara yang di antara grup yang pertama ada respon daripada grup orang Kristian apabila kita isu ni ialah apabila ada video yang disirkulatkan mengenai memanggil orang Islam untuk membakar gereja, menutup gereja dan menghapuskan agama Kristian di Malaysia ini, itu yang berlegar dengan orang Kristian di Sabah. Dalam khusus grup keluarga saya sendiri. Jadi saudara moderator boleh bayanglah keadaannya macam mana. Macam mana umat Islam menyusahkan sebenarnya kita punya usaha kita untuk menyampaikan Islam yang sebenar kepada yang bukan Islam, kerana tindak balas umat Islam yang tidak terkawal. Sedangkan sebenarnya kalau kita melihat kepada isu ini secara ilmiah, saya tak dengar lagi lah ulama yang terus mengatakan hukumnya adalah haram bagi agama lain menggunakan kalimah Allah ataupun kalimah-kalimah yang yang berkaitan dengan penggunaan umat Islam yang dianggap sebagai suci. Kebanyakan ulama yang mengupas isu ini, saya dapati mereka menyebutkan hukum asalnya ialah harus. Tetapi kalau dia diharamkan pun ialah kerana circumstances itu yang menyebabkan ada pertimbangan di situ boleh dijadikan dia haram. Dan saya bila melihat kepada hujah-hujah ini, pada saya, dan saya bukan sebutkan saya bukan ulama, tapi saya mengikuti pandangan-pandangan para ulama. Dan kalau melihat kepada situasi yang ada sekarang ini, saya berpandangan penyelesaiannya bukan pada kita menghalang penggunaan kalimah Allah ini pada orang-orang bukan Islam, tetapi pada kita melipat gandakan usaha dakwah kita kepada umat Islam itu sendiri dan bagi menangani kelemahan akidah dan kejahilan umat Islam itu sendiri. Dan kalau yang menggunakan kalimah Allah ini untuk usaha dakwah mereka, dan memang ada agenda tersebut, saya tidak menafikan, dan saya dulu pun di camp yang sana juga, kerana pada masa itu kita merasakan bahawa agama yang benar, mereka merasakan agama mereka yang benar. Tetapi how do we respond? Macam mana kita respon kepada usaha mereka itu? Apakah dengan mengharamkan apa yang harus? Ini perbahasan ulama. Saya pun nak tengok juga pembahasan yang seterusnya dalam bab ini dari segi fiqh dan juga maqasid syariah dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kepada cara Nabi menghadapi orang Kristian yang datang nak berhujah dengan Nabi, dalam kitab Tabari disebutkan mengenai dengan 60 orang Kristian daripada Najran datang ke masjid Nabi untuk berdialog dengan Nabi SAW. Nabi engage mereka, Nabi tidak menghalang mereka masuk masjid Nabi, tak, malah Nabi bagi tinggal di masjid lagi. Mereka sembahyang di masjid itu, mereka sembahyang cara Kristian di masjid Nabi. Jadi engagement dengan orang-orang Kristian Najran ini menghasilkan ada di kalangan mereka yang memeluk Islam dan ada yang tidak, masih keras dengan pendirian mereka. Tapi itu sunnah Nabi SAW, mana kita engage, bukan kita disengage dan menimbulkan perkara yang lebih bermudarat, yang lagi menghasilkan tindak balas reaksi yang lebih berbahaya. Satu perkara yang sangat amat penting dan berpandangan bahawa kita kena jaga keharmonian dan kedamaian yang ada di antara umat Islam dan agama lain di negara ini.
Ini merupakan tanggungjawab semua pihak, termasuk umat Islam itu sendiri. Kalau tidak puas hati, ini tidak wajar disensasikan dan diperbesarkan sehingga membawa kepada perpecahan. Saya balik rumah, keluarga saya Kristian. Saya makan dengan keluarga saya yang Kristian, makan makanan yang halal lah sudah tentu. Dengan mereka, ini benda yang everyday life di Sabah. Macam mana kita nak kata kita nak tutup gereja? Macam mana kita nak kata kita nak hapuskan orang Kristian daripada negara kita ni? Apa itu ajaran Islam ke? Saya nak tanya kan. Jadi ini satu yang membawa kepada kebinasaan, keruntuhan keamanan negara, keharmonian masyarakat. Jadi macam mana kita sebagai Muslim dalam wakil yang environment kita multicultural ini berhadapan dengan mereka yang bukan Islam. Saya ingat agenda yang diajarkan oleh Nabi SAW pada kita ialah agenda dakwah kepada masyarakat majmuk ini. Kita sepatutnya engage mereka dengan penuh kasih sayang supaya mereka mendapat gambaran yang benar tentang Islam. Kita nak semua orang dapat melihat keindahan Islam itu, bukan melihat daripada kita kekerasan dan keras hati dan permusuhan. Saya tidak bersetuju, saya nak sebutkan di sinilah, saya tidak bersetuju dengan penyelewengan penggunaan kalimah Allah dan kalimah-kalimah yang mulia dan suci dalam Islam ini, apatah lagi kalau digunakan untuk tujuan mengelirukan umat Islam. Saya tidak setuju. Tapi saya kira sudah cukup seperti mana disebutkan oleh YB Mujahid tadi mengenai dengan perlindungan dalam perundangan negara mengikut perkara 3 dalam perlembagaan dan 11/4 perlembagaan persekutuan yang merujuk kepada agama Islam itu sebagai agama persekutuan dan sekatan terhadap penyebaran agama lain di kalangan penganut Islam. Saya ingat that line of kalau kita nak menjaga dari segi sudut perundangan yang itu wajar. Kita sebagai umat Islam, kita wajar untuk menyarankan kepada kerajaan untuk melaksanakan kawalan yang lebih berkesan dengan berusaha memastikan semua negeri contohnya mewartakan enactment kawalan penyebaran agama lain di kalangan umat Islam oleh agama lain, yang terutama di negeri-negeri yang belum ada mewartakan undang-undang tersebut. Tapi selain pendekatan undang-undang, saya ingat sekali lagi saya tegaskan kita perlu usaha untuk mendidik masyarakat mengenai keharusan penggunaan kalimah ini oleh agama lain dalam batas-batas yang dibenarkan untuk mendidik diri mereka, contohnya untuk kegunaan mereka sendiri, dan batas-batas yang melanggar undang-undang negara pada penggunaannya. Dan kita kena usahakan lebih banyak lagi usaha dialog, memahamkan ajaran sebenar Islam mengenai kalimah Allah di kalangan agama masing-masing kita dengan umat Islam kita, dengan juga interfaith dialog antara agama, supaya kefahaman yang terhasil daripada dialog yang seumpama ini akan menjadi asas kepada perpaduan negara kita ke depan. Itu satu perkara yang sangat penting. Dan saya menasihatkan diri saya dan juga umat Islam semualah agar menyerlahkan akhlak yang mulia dalam berhadapan dengan isu ini dan mengutamakan agenda dakwah dan perbincangan secara ilmiah, di samping menggunakan sepenuhnya saluran undang-undang negara yang ada. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga, Tuan Haji Nicholas. Masa kita agak mencemburui. Kita sebutkan di awal tadi kita akan buka kepada 3 round, tapi saya lihat jam telah menunjukkan pukul balik tadi soalan-soalan dia agak dengan pembentangan tadi. Jadi untuk akhirnya saya berikan 2 minit kepada setiap ahli panel untuk menggulung perbahasan kita pada malam ini. Saya mulakan dengan YB Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan-rakan ahli panel yang telah menjelaskan sikap masing-masing. Saya terlibat dalam usaha dialog ni sejak daripada tahun 2008 hinggalah kepada sekarang, sebab saya meyakini akan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Hendaklah kamu jangan berdebat dengan mereka melainkan dengan cara yang lebih
lebih baik. Saya juga berkeyakinan dengan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Iaitu mengajak, menyeru dengan hikmah dan dengan bijaksana. Saya juga beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullah anil lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Iaitu tidak ada halangan bagi kamu ke atas mereka yang tidak memerangi kamu, untuk kamu berbuat baik kepada mereka. Berbuat baiklah dan berlaku adillah, semuanya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Saya kira sepanjang sejarah Islam yang panjang, beribu tahun perjalanan Islam ini, saya kira mereka mempunyai sikap seperti yang disebutkan oleh sahabat saya, iaitu Tuan Haji Muhammad Sylvester, bahawa mereka mengimani dengan perintah-perintah ini, dan yang lebih utama Islam itu berkembang dengan akhlak dan contoh peribadi yang mulia yang ditunjukkan. Segala apa yang hari ini orang menyatakan, contohnya bila kita kata tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin, maka mereka kata ini adalah agenda liberal, sedangkan la ikraha fiddin itulah teras kepada orang-orang bukan Islam boleh menerima Islam, sebab kita meyakini akan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatin kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Iaitu umpama kata-kata yang baik adalah satu pohon yang kukuh apabila dia punya akarnya tegak di bumi sana, di bawah bumi, dan batangnya itu terus naik ke langit serta menghasilkan buah-buahan. Ya, dan kemudian Allah kata masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ujtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Perkataan yang tidak baik itu umpama pohon yang dia ini rapuh, ya, terbungkam dia punya dia punya akarnya kerana dia tidak tetap. Lalu Allah kata apa? Yusabbitullahu qawla alladhina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah kata, kemudian Allah mensabitkan, mengukuhkan hal orang-orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat, dan Allah pun menyesatkan golongan-golongan yang zalim, dan Allah pun melakukan apa yang dikehendaki. Kita kena yakin dengan semua ayat-ayat ini. Dalam kita melihat hari ini, kita boleh pilih, kita nak ambil cara kebencian, permusuhan, atau kita nak ambil dengan cara yang kita diminta supaya menyampaikan Islam ini dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada nabinya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lafaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan rahmat Allah yang kami kurniakan, maka jikalau engkau ini kasar dan keras seperti disebut tadi oleh Muhammad tadi, mereka akan lari daripada kamu, mereka tak nak ikut kamu, ya, maka itu berlembutlah dengan mereka dan memaafkan mereka, dan kamu buatlah putusan-putusan yang terbaik. Semuanya Allah suka kepada putusan-putusan yang terbaik. Kita kena yakini aspek ini sebagai asas al-aslu dalam kita menyampaikan Islam. Ada pun aspek-aspek perundangan yang saya sebut tadi dengan jelas, kes faktanya hanya di Sabah dan Sarawak, dan ia melibatkan soal dia nak guna secara peribadi, dan dalam Islam pun dalam fiqh yang saya sebut ahlul zimmah tadi, mereka boleh buat di tempat mereka, tak boleh sebar, tak boleh menimbulkan mudarat sehingga menghina Islam, menghina agama Islam, Nabi, menghina Al-Quran. Yang tu tak boleh. Yang tu kalau orang Islam pun dia akan kena hukuman dia. Maknanya kita dah jelas premis-premis yang kita sebut ini. Saya harap kali ini setelah berbelas tahun perkara ini berlanjutan, saya tidak menghalang mana-mana pihak untuk membuat rayuan ke, untuk nak semak balik, cek balik. Itu hak perundangan. Sebagaimana saya menyatakan setiap warga negara ada hak perundangan dia, maka kerajaan yang ada hari ini pun ada hak perundangan dia, dengan melihat apakah maslahat-maslahat yang ada, apakah mudarat-mudarat yang ada, berpandukan kepada realiti yang ada di dalam negara kita.
Saya tidak ada halangan dalam hal itu. Tapi sementara itu semua berlaku, bayangkan 13 tahun. Kalau kita tak engage, kalau kita tak libat dengan dialog, kalau kita tak fahamkan mereka, maka api permusuhanlah yang akan menguasai hubungan sesama kita, dan seperti disebutkan, ia adalah sesuatu yang sangat buruk untuk kita melihat, sedangkan melihat masa depan negara, sedangkan menjaga Islam itu adalah lebih utama. Kita dahulukan dengan kita berdakwah, dengan kita menggunakan perundangan yang ada supaya Islam itu benar-benar dilihat sebagai agama yang boleh menarik minat orang untuk menerima Islam. Jadi saya insya-Allah, seperti mana yang kalau belum jelas lagi, sebagai Parti Amanah Negara, kami meyakini perundangan sebagai rule of law yang kita kena berpegang dengannya, dan yang kedua ialah menggali daripada kitab-kitab kita, melihat roh dan semangat hubungan dengan bukan Islam ini memang telah digariskan roh dan semangat dia, walaupun keadaan hari ini mungkin berbeza, tapi roh dan semangat yang ketiga mesti kita ikut. Dan yang ketiga ialah terus menerus mengusahakan perdamaian antara hubungan antara kaum ini dengan mengambil sikap ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada moderator dan juga kepada rakan-rakan dan penonton yang mendengarnya. Okey, terima kasih kepada YB. Saya teruskan kepada panel kedua, Tuan lawyer kita daripada PPIM. Bang kan, kalau tengok dekat komen di Facebook Parti Amanah pun nampak macam banyak komen yang orang yang bimbang. Saya memang menyarankan perkara ini macam kes yang The Herald dulu, Mahkamah Tinggi bukanlah tempat terakhir. Memang kita ada ruang lagi untuk membuat rayuan di mahkamah yang lebih tinggi. Mahkamah rayuan, mungkin selepas tu kepada Mahkamah Persekutuan. Jadi saya sarankan dan amat berharap Kerajaan Malaysia akan membuat satu rayuan secepat mungkin selepas mendapat penghakiman bertulis. Tetapi sementara itu saya juga sarankan supaya satu stay of execution boleh dipohon daripada mahkamah sebelum rayuan itu difailkan. Dan saya juga nak menyentuh tentang apa yang Tuan Haji Nicholas cakap tadi. Memang perkara ini membimbangkan. Tetapi ini juga adalah satu peluang kepada umat Islam untuk kita sedar bahawa kita perlu menguatkan akidah, bukan saja kita, anak-anak kita dan semua kelainan kita. Kita mestilah menguatkan akidah kita supaya satu hari penggunaan kalimah Allah ni tidak akan menjadi isu yang membimbangkan seperti sekarang. Dan ini jugalah masa yang paling bagus bagi saya rasa, untuk semua orang umat Islam Melayu di Malaysia bersatu untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai Melayu Islam. Terima kasih moderator, terima kasih ahli-ahli panel yang lain. Okey, terima kasih Tuan Nizam. Jadi kita terus buka kepada ahli panel yang ketiga untuk sesi pergolongan. Fadhal. Baik, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Parti Amanah yang menjemput dan mengadakan forum pada malam ini, YB Mujahid, dan juga kepada Tuan Rizal daripada PPIM. Daripada Hidayah Center Foundation, kami mengalu-alukan kalau ada yang hendak terlibat dengan dakwah kepada masyarakat majmuk di dalam grup sukarelawan kami, Rakan Hidayah, yang sekarang ini sudah 2,500 orang di seluruh negara, untuk kita menyampaikan Islam yang sebenar dan menjelaskan salah faham yang ada oleh mereka dalam masyarakat majmuk yang tidak faham Islam terhadap Islam itu sendiri. Allah SWT memerintahkan kita dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kepada kalimah yang bersamaan di antara kami dan kamu, iaitu kita tidak menyemutukan sesuatu pun kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah SWT menyuruh kita mengajak manusia kepada
Allah SWT. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah dan beramal dengan amalan soleh dan mengatakan kami termasuk di kalangan orang Islam. Kita ambil peluang ini insya-Allah untuk berdakwah dan mendidik. Ada banyak peluang yang terbuka dengan isu yang seperti ini yang menimbulkan persoalan kepada ramai orang. Apalah sebenarnya yang orang nak berebut ini, satu perkara yang sangat berharga. Dan kita ada peluang di situ untuk berperanan, memberikan pencerahan, menunjukkan Islam yang sebenar. Kita menjadi duta-duta Islam. Kita tidak raise kita punya voice, kita raise kita punya argument. Laqad ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebenaran telah datang dan telah lenyap kebatilan. Kebatilan itu pastilah satu yang akan lenyap. Dan kita tak boleh paksa orang untuk nak beriman. Kalau Allah nak, dia dah boleh dah untuk bagi semua orang ni beriman. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta takrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Dan bukanlah jadi tanggungjawab engkau wahai Muhammad untuk menjadikan seluruh manusia beriman. Jika Tuhan menghendaki, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi ini. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Surah Yunus ayat 99. Kepada yang bukan Islam yang mendengar siaran kita di luar sana, yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini, jika nak tahu lebih banyak mengenai dengan Allah SWT yang jadi isu besar pada masa ini, bacalah Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sendiri merupakan surat kasih sayang daripada Allah SWT kepada manusia, yang dimulakan dengan semua surah kecuali satu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pencipta kita yang pengasih, penyayang, menciptakan alam ini dan menciptakan kita, mahu berkomunikasi dengan kita. Bacalah Al-Quran insya-Allah. Dan kami alu-alukan anda di Hidayah Center Foundation untuk mendapatkan penerangan lebih lanjut jika sekiranya kami boleh membantu insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir dan juga kepada penganjur dan kepada rakan-rakan panelis. Qulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada ketiga-tiga panel atas pembentangan dan penyampaian pada malam ini. InsyaAllah ini bukan kali pertama, kita akan teruskan lagi siri-siri ke seterusnya. Dan saya selaku moderator pada malam ini memohon maaf atas permasalahan teknikal yang kita hadapi malam ini. InsyaAllah kita akan cuba perbaiki pada masa akan datang. Dan InsyaAllah selepas ni kita akan susun seterusnya sesi-sesi move forward yang kita telah rancangkan pada setiap bulan insyaAllah. Jadi akhir kata saya mengucapkan jazakumullah khairan kathiran dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan semua mereka yang mendengar juga mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Sekadar itu kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan solat As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB, terima kasih Rizal dan YB. Assalamualaikum. Moderator, penonton semua. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okay, take care.